Allah naikkan satu darjat setiap langkah. Langkah yang pertama langkah darjat satu darjat, langkah kedua satu darjat lagi. Kita pun tak kira lah daripada rumah kan. Mampu kira tak daripada rumah ke sini berapa langkah? Tak kira kan, tak pernah kira tak, semua hidup tak pernah kira dah kan. Cuba kira lebih ni. Tak ada mampu semasa sama mampu sebab rumah tepi ni kan. Belakang ni kan. Cuba kira berapa langkah. Ada 100 tak? Kali 2. Kali kalau 100 poin 100 balik mana 200. Setiap langkah tu 1 darjat, mana 200 darjat. Tak payahlah kita biarlah kan ini 100 darjat, esok 100 darjat. Tak payahlah kira macam tu. Itu hak Allah. Nak bagi pahala kan. Nak bagi tahu bahawasanya langkah kita itu diangkat 1 darjat. Dan seterusnya dihapuskan dosa 1 dosa. Kalau 100 poin 100 balik 200 dosa telah Allah ampunan. Soalan macam tu lah tuan-tuan. Betapa sayang dan kasihnya Allah SWT. Tapi dengan syarat mana niat kerana Allah. Kalau niat tapi mengeteh, tapi itu kan tapi mengeteh, tinggal masjid lu, tinggal lu kan, kan solat kan, contoh kan. Makna niat itu nak pergi mengeteh. Solat ni yang kedua kan. Saya rasa solat kan, dia nak pergi mengeteh dulu kan. Tapi nak pergi mengeteh boleh, pergi niatkan nak solat dulu, selesaikan dulu kan. Lepas tu kan, tak salah kan, mengeteh ke, pergi shopping ke, contoh kan. Maka didahulukan niat yang baik. Kan, dahulukan niat yang baik. Selama seorang itu masih dalam keadaan berwudu dan selama dia tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah dalam masjid, maka malaikat akan berdoa untuknya. Ada pun malaikat merupakan makhluk yang tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kerja malaikat ni? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni kerja dia la ya'sunallah, tidak melakukan dosa kepada Allah ataupun tidak melakukan maksiat kepada Allah. Setiap apa yang Allah suruh kepada mereka itu yaf'aluna ma yu'marun, dia melakukan apa disuruh. Kita tak, kita ada benda kita buat, Allah suruh kita buat, ikut mood kita lah. Kadang-kadang kita tak buat yang dosa kita tu, tapi malaikat tidak berdosa. Dan malaikat pun tidak ada pahala je. Itu kita. Pahala dan dosa ni tertakluk kepada makhluk yang dibebankan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Apa maksud dia tuan? Maksudnya iaitu makhluk yang dibebankan oleh Allah. Allah kata mukallaf. Siapa dia? Mukallaf siapa? Jin dan manusia lah. Dan ada pun yang lain tak. Jin dan manusia yang disuruh melakukan. Ada pun yang lain, ada juga makhluk yang lain, iaitu makhluk yang menderhakai Allah daripada awal. Ada iblis dan kuncu-kuncunya kan. Bahkan dikatakan iblis itu di kalangan jin juga kan. Jin juga di kalangan jin. Syaitan pun macam tu juga lebih kurang. Ada pun manusia pun ada manusia yang mana dikatakan manusia setan. Setan pun di kalangan manusia pun ada yang setan. Kalau kita tengok tafsir surah An-Nas kan, tafsir Al-Munir ke, tafsir Al-Qasir ke, minal jinnati wan nas tu, iaitu ada juga makhluk yang disebut sebagai setan ni pun. Manusia pun ada setan. Apabila dia melakukan kejahatan, buat bodoh-bodoh yang jahat dan sebagainya, maka dia pun boleh dikatakan setan juga sebenarnya kan. Perangai dia, perangai apa? Perangai yang tak baik sebagainya. Ya. Malaikat merupakan makhluk yang sangat mulia. Jika malaikat mendoakan kita, bermakna doa malaikat pasti akan diterima dan diperkenankan oleh Allah SWT. Itulah kelebihan yang ada pada malaikat. Hebatnya malaikat ni, kalau dia mendoakan, maka insya-Allah mustajab. Kerana apa? Dia makhluk yang mulia, yang tak pernah melakukan dosa. Ada pun kita di kalangan kita ni, ada juga di kalangan kita ni manusia yang mulia, di kalangan para nabi dan rasul kan. Sekarang ni dah tak ada dah. Ada juga yang selepas daripada tu. Siapa dia? Di kalangan aulia illahi salihin, wali-wali Allah. Kita kena ingat, di kalangan kita dalam ni pun ada, di kalangan kita ni wali Allah. Mana nak tahu?
Yo kok kan saya tengok diri kan. Saya takut. Saya wali. Saya aku saya wali. Wali nikah. Wali nikah nak lah, nak tak nikah lagi kan. Saya wali semua kan, mana ada nak perempuan tu dia wali lah kan. Tapi wali yang mana? Yang soleh, yang diiktiraf sebagai macam kita baca dalam hadis matan arba'in dulu, jangan kata tentang auliya illah itu yang disebut oleh Imam Nawawi itu, mereka yang diangkat darjatnya oleh Allah kerana amal soleh dia kan. Ya, kita boleh jadi wali tuan. Saya pernah sebut dulu kan, kita semua ni boleh jadi wali Allah. Wali nikah tu confirm dah. Kalau ada anak perempuan kan, kita menikahkan anak kita kan. Ni wali, iaitu mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita kena ikut dia punya ikutan lah kan. Ada syarat-syarat dia. Kita melakukan, ada ilmu dia seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, beramal dengan ilmu kan, beramal dengan ilmu, banyakkan amalan-amalan, zikir-zikir dan sebagainya. Itu sebabnya saya seperti mana saya sebut sebelum ni, ada di kalangan mereka yang mana selalu beramal ni, amalan mereka itu adalah amalan yang menaikkan darjat dia. Seperti mana orang-orang tarim kan, tarim sebutkan ada yang tak suka pada orang tarim. Saya selalu sebutkan bahawa sebenarnya di kalangan mereka ni ramai yang menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa amalan? Ayat kalau tuan saya pergi bagian kan. Hari itu makku pun kata nak pergi juga kan. Kalau nak pergi kan, saya tak pergi dah, satu kali tu kan. Memang pukul 4 pagi dah bangun, subhanallah kan, dan berzikir, pergi masjid berzikir kan. Pergi masjid berzikir. Berzikir tu sampai ke subuh orang. Lepas subuh tu sambung lagi, lepas tu baca Al-Quran. Lepas tu pula mengaji pula sampai ke tengah hari. Habis tengah hari rehat kejap, makan semuanya, tidur sekali dulu lah. Lepas tu bangun pula kan, nak ke asar tu. Lepas asar tu zikir lagi. Lepas maghrib atau maghrib isyak tu ada ngaji ilmu. Lepas isyak zikir lagi. Ya Allah, saya kata orang ni masa bila rehat kan. Tapi itulah, dia dah jadi rutin, maka itu disebabkan kan, disebabkan itulah maka ada di kalangan ulama-ulama mengatakan, aku melihat bahawasanya di bumi Tarim itu ramainya wali-wali Allah, awliya illah ni bukan hanya di mereka yang umur yang dah apa ni, yang kata 50 ke atas ni saja, tetapi ada mereka ni berbagai-bagai di kalangan budak-budak pun ada, dia kata beramal. Kalangan budak-budak, pertengahan, pemuda, itu juga orang tua paling ramai kan. Walaupun dia bukanlah di kalangan ulama, dan ulama paling ramai sekali itu antaranya. Subhanallah. Macam orang biasa dia tahu kan dia wali. Tak tahu dia. Wallahu a'lam. Dia kalau kita yang saya tahu juga ada mereka yang tahu dia tu wali, ada mereka yang tak tahu. Dan ada juga di kalangan mereka tu yang tahu siapa dia, ya, dia tuan tadi. Kata wali kutub tu antara yang tertinggi lah. Dia punya darjat itu kan malam lah kan. Antara dia. Katanya wali kutub ni ada berapa orang dia. Setiap zaman tu ada seorang katanya. Allahu a'lam. Tak apalah, yang penting kita beramal lah dengan niat di wali, saya nak wali so, kan wali kahwin tak apalah kan. Niatnya wali dalam ni kan. Tak apa, niat lah. Dan kita kena istiqamah beramal lah, insya-Allah Allah akan ni. Dan dikatakan dalam hadis yang pernah kita baca bagi dalam matan arba'in, apabila seorang jadi wali maka doa dia tidak tertolak. Lam yurad kan. Da'watuhu lam yurad. Dakwah dia tu, da'watuhu tu iaitu dia punya doa itu, doa-doa dia tidak akan tertolak. Itu antara ciri-ciri wali ni. Kalau dia doa ya Allah dia dengan maka Allah makbulkan doa dia. Itu subhanallah ya. Sebab apa? Sebab apa Allah makbulkan? Sebab tidak ada hijab dari antara dia. Bainahu bainallah kan. Bainahu bainallah kan, tidak ada hijab dah. Kita ni tu hijab ni tuan kan. Hijab kita ni sama ada dosa kita ke, amalan kita yang rapuh ke, iman kita yang nipih ke, macam sana, ataupun apa sajalah yang menghalang kita ni untuk kita sampai kepada Allah kan. Entah hutang kita ke, ataupun perbuatan kita menyakitkan hati orang pun antara benda yang menghijab kan. Kita menyakitkan hati orang,
kita kata-kata kita, sindiran kita dan sebagainya, mulut kita tak jaga, sehingga mana menyakitkan orang, maka kita terhijab kita dengan Allah SWT. Maka doa kita tak tu lah, tu yang kadang-kadang kita katakan, ya Allah, doa saya timbullah kan, sebanyak doa dah ni, tak ada makbulkan, tapi kita tak menghisap diri kita kan. Kerana apa? Banyak benda-benda yang menghalang hijab dia tu. Maka orang yang ciri-ciri wali Allah ni, iaitu doa dia tidak terhijab di antara dia dengan Allah. Maka apa saja doa dia akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Kita tak cerita lagi benda-benda pelik tuan. Bola pelik yang pernah berlaku kan, orang kata bukannya hujah, tapi saya pernah ceritakan dulu kan, yang mana di Bumi Tarim tu, ketika mana kita jalan tu ni kubur dia, satu ketiga dia cina-cina, oh subhanallah kan. Walaupun itu meniti daripada bibir ke bibir, ataupun ada dia punya buku tu, karangan kan, antara kelebihan Aulia Ilah ni kan cerita kan. Jadi benda tu tidak pelik ataupun tak adalah kita kata terlarang apabila menyebutkan seseorang tentang kebaikan karamah dia. Contoh dia tuan tulis, wali Allah kan tuan tulis kan, apabila dia berdoa makbul kan, takkan kita tak boleh nak cerita kan, takkan benda tu tak boleh kan. Itu cerita dia. Ulama Nusantara kita ramai yang cerita tentang karamah-karamah itu, tak ada masalah sebenarnya kan, untuk kita ceritakan, tapi taklah ianya sebagai kita kata satu kesalahan. Itulah ceritanya kan. Ada wali Allah yang mana dia tak tahu benda wali. Pernah saya ceritakan dulu kan, satu orang, saya tak ingat dah siapa nama, kubur dia tu, makam itu ada di Tarim. Diceritakan masa ketika itu kami jalan, dia ziarah-ziarah ni, antara dia apa dia ni Nabi kan masuk ni, Nabi kan, dia ni cerita dia bergaduh dengan bini dia. Dia berdakwah, orang alim, balik rumah bini dia pula ajar alim, lebih alim daripada dia kan. Mana kau nak makan bergaduh kan, bergaduh awak ni senyap, bila senyap tu kan, yalah sabarlah kan, macam tu lah kan. Orang lelaki kan, dia tak nak lebih pada kan, okay. Macam tu lah setiap hari, rutin setiap hari. Jangan ajar nak murid ramai, balik dia lah kau ajar kan. Rumah kan, rumah kan, sabar dia sabar kan, tak ada jawab apa lah tu kan, biasalah perempuan kan. Lepas tu situlah macam tu lah setiap hari kan. Satu ketiga dikatakan dalam diri tu macam fed up sikit lah kan, kau nak marah ya kan, rumah ni tak sayang kat Dan ni kan, marah Dan ni kan, kau orang pula kan. Tapi dia sabar kan, dia macam tu lah. Satu hari kan dia keluar, tepi lah, pergi jalan-jalan kan, dia pada pasir je kan, jalan-jalan, jumpalah orang duduk situ 2-3 orang kan, 3 orang. Lepas tu dia dah, boleh tak saya duduk dah tuan-tuan, kata kan. Orang Arab ni dia apa kan, dia baik kan, boleh silakan sana duduk situ. Orang tu pun banyak lah, orang tu macam berzikir kan, dia pun ni mungkin orang min ahlillah ni kan, berzikir semua kan. Time waktu makan kan, waktu makan tu malam, time makan tu dia kata, dalam ramai-ramai tu kan, dia kita makan, kata kau makan. Kata dia boleh lah, mana ada makanan ni kan. Dia pun tak bawa benda pun kan, duduk situ. Lepas tu seorang kata, tuan taklah makanan, doa. Lepas dia doa, pakai doa sama orang, amin. Dia tak cakap pun masing-masing, kata amin lah, amin kan. Ada makanan depan mata kan. Ni macam pelik sikit kan cerita ni kan. Tapi itulah yang diceritakan kepada kami kan. Tapi makanlah sama kenyang kan. Okay, selesai malam tu, lepas habis makan semua tu, dia orang pun sambung balik sampai ada tidur semua. Pagi sarapan tak? Sarapan tu orang kedua lah kan, ini okay, bismillahirrahmanirrahim, amin kan. Tapi lah sarapan makan tu ada depan mata cerita kan, depan mata ada makanan, makan sama. Dia ada 3 orang, maksud dia 4 orang ya. Lepas habis tu masing-masing ibadat tu semula, sampai makan tengah hari, satu juga orang ketiga
Malam tu pula makan malam, kono kat dia pula. Dia datang tadi. Yang dia ni kono marah dengan isteri ni kan. Dia pula kan, okey tuan silakan apa berdoa untuk ni. Sudah kata apa bodoh saya nak doa kan ni kata. Kan? Saya ni bukan siapa kan. Lalu dia pun angkat tangan, ya Allah kata. Aku bertawassul ya Allah, kata hatilah ya Allah. Yang lain amin amin. Aku bertawassul iaitu ya Allah berkatilah apa yang dia orang ni doakan sehingga mana ada makanan ni kata. Tiba-tiba bila dia kata macam tu kan, pop atas ada makanan dia pun terkejut. Dia pun terkejut atas tiba-tiba ada makanan depan dia doa kan. Iaitu soalan dia kata apa yang didoakan oleh dia orang ni Allah, itulah yang aku harapkan. Pop atas ada makanan tu, dia pun makanlah. Lepas tu malam tu selesai, pagi esok tu masing-masing dah nak apa? Nak bersurat lepas subuh kan? Nak pisah. Sebelum pisah tu dia panggil, sebutlah tuan-tuan kejap nak tanya apa yang tuan-tuan doa sehingga mana ada makanan tu. Pakai tanya lah kan. Rupa-rupanya dia orang 3 orang ni berdoa. Dia doa apa tu? Ya Allah ya Tuhanku, atas nama kami aku bertawassul atas nama sekian adakah makan apa pada kami ini dengan apa berkat dia ni sebagai wali Allah. Orang pertama sebut, dia pun terkejut orang kedua pun sama, itulah yang aku doa juga. Orang ketiga pun doa sama, dia pun terkejut. Lepas tu orang ketiga orang ni tanya pula dia ni doa apa. Dia pun sebutlah, aku doa seperti mana ya Allah Tuhanku, aku bertawassul ya Allah kurniakanlah makanan seperti mana doa yang kamu bertiga, dia kata. Oh itu dah. Lepas tu baru dia sebut, sesungguhnya apa yang kamu sebut nama tu si fulan tu adalah aku, dia kata. Faham tak? Nama yang 3 orang ni sebut wali ni tadi, bertawassul tadi adalah atas nama dia. Rupanya dia ni seorang wali juga sebenarnya. Yang mana Allah naikkan darjat sebab apa? Sebab dia ni sabar aja kerana bini dia. Itu cerita dia kan. Ini yang bukan di antara yang diceritakan kan. Bila dia balik rumah kan, sampai orang rumahnya, Assalamualaikum bang, abang sihat, lama tak jumpa abang dah. Dia pun pelik. Pelekot bini selalu dah balik tu macam singo tu menokap kan. Kata macam-macam. Lepas tu lepas tu dia kata jom kita makan sarapan sama-sama. Dia pun pening pula kau bini dan ni kata kan dah terbiak lah dah lain macam ni tu kan. Dia kata yang tu dah hati dia kata. Lepas tu masa makan tu dia kata pula aku berubah lah ni. Contohnya tu lah kan. Apalah awak berubah lah ni kan. Sesungguhnya kau dah tahu siapa diri kau tu. Mesti dia kebas itu. Kaki tu. Soalnya kau dah tahu siapa diri kau sebenarnya. Dan aku dah lama tahu dah. Dan dengan rupa-rupanya bini dia tu testing dia sebenarnya. Maknanya bini itu pun sama. Tahu tak? Itu kehebatan. Itu banyak 1001 macam. Itu cerita-cerita lah. Itu bukan cerita Nabi tu tak, cerita wali-wali yang mana Allah menaikkan. Jadi benda ni kalau saya cerita benda ni mungkin ada orang kata apa benda ni kan, tak. Bukan benda-benda yang khurafat, benda yang ni. Contoh ni macam apa benda yang ni, ulama-ulama itu Ibrahim Adham, pernah dengar tak? Ibrahim Adham ni siapa? Asal ada pencuri dan sebagainya kan. Kan pun dah dengar kan. Apabila dapat hidayah Allah, dia ni bertaubat, dia ni berguru, jadi orang alim sehingga menjadi wali, betul tak? Tak pelik lah benda-benda itu yang kita dengar kan. Okey, Allah Ta'ala alam. Okay. Terus disebabkan itulah disunatkan menyebut amin serentak selepas imam membaca surah Fatihah. Bukan saja-saja Waladdallin, amin. Sama-sama kita baca. Pada ketika itu malaikat juga menyebutkannya amin tersebut. Bacaan kita tidak menjadi rosak jika kita menyambung kembali kerana doa malaikat mempunyai keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Maknanya
Apabila imam membaca tu, ada setengah-setengah tu guru mengajarkan kita baca doa tak? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pada Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin, kan? Contoh kan kita baca tu kan, lepas tu sama-sama amin kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah kuat warna. Takat-takat kita baca untuk diri kita je, tak ada masalah. Tapi dah bahasa Arab ya tuan-tuan, dah bahasa Melayu lah. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya batas sembahyang kita. Kita isyarat. Selain itu perlu ingat bangunlah asas ni. Handset. Luar apa dosa tu? Masjid tu. Handset Tak tak ni handset ni luar. Luar masjid dah. Masjid dengar. Kita berhenti jap. Dan selain itu perlu diingat bahawa segala kelebihan ini hanya akan diterima dan diberikan kepada orang yang pergi ke masjid saja. Adapun bagi mereka yang tidak ke masjid, tidak akan menerima kelebihan ini. Betapa besarnya kelebihan dikurniakan oleh Allah SWT kepada para hambanya. Jadi timbul perbahasan di sini. Kalau surau macam mana Ustaz? Sudah kan? Surau masjid ke? Kan? Istilah masjid ni tuan dekat yang saya tahulah kat Mesir dulu tak ada istilah surau ataupun musalla pun tak ada istilah surau balaisah lah apa semua, madrasah lah kan yang kita sebut kan. Sebenarnya macam kita tempat kita ni pun kalau di tempat yang saya tahulah, kalau di Mesir dulu dia tetap panggil masjid juga. Macam kita ni kan tetap dipanggil masjid juga. Contohnya masjid kecil yang mana masjid yang tidak dilakukan solat jemaah dan juga tidak ada tahiyatul masjid, sebab kita tak diiktiraf mana-mana tempat yang diiktiraf sebagai solat jemaah kan atau masjid, maka itulah yang bagi yang dibolehkan kita tahiyatul masjid kan. Kita ni kira masjid kecil dah ni kan. Ala kulli hal kita doa juga bahawasanya sampai juga apa yang disebut oleh Nabi SAW, sebab kita pun tujuan kita datang ke surau ni untuk solat berjamaah kan. Begitu juga solat berjamaah dan juga kita belajar ataupun kita mengaji, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga apa yang disebut ini. Ada pun masjid yang ada kat luar tu, masjid Kampung Tengah tu memang dah masjid dah tu. Ada pun di surau ni pun mudah-mudahan sampai juga. Cuma ni kita tak solat Jumaat, kita tak tahiyatul masjid. Namun tujuan untuk kita solat berjamaah tu ada tak? Ada kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Okay. Pengajaran hadis. Keikhlasan dan ketulusan hati amat dititik beratkan dalam usaha memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Itu sebab kita ni pesan-pesan ikhlas kan. Dicuba ambilkan hadis-hadis tentang niat yang ikhlas tu yang membuahkan hasil je. Kalau tahu ni kan yang menyusun daripada Riyadhus Shalihin ni, dia ambil hadis-hadis ni yang mana yang ada kesan dengan niat. Begitu juga kita nak pergi masjid tadi, mesti niat dulu. Niat kerana Allah dulu kan. Lepas itu berwuduk, lepas itu kita melangkah sampai di masjid, apa yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, mana ada keikhlasan untuk kita mendapatkan
apa benda itu redha Allah. Yang kedua, solat berjamaah lebih utama dan dituntut untuk ditunaikan berbanding solat secara bersendirian dengan kelebihan darjatnya 20 darjat. Riwayat yang lain menyatakan sebanyak 27 darjat. Dalam satu hadis yang disebutkan salatul jamaah afdalu min salati farz bi 70 wa 20 darajah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri, kan, salat fard ni kan, ataupun farz ni, dengan kelebihan 27 darajat, iaitu ganjaran bagi yang mengerjakan salat berjamaah. 1 dengan 27, kalau 27 ringgit dan RM1, kalau harta ni kan, orang nampak betul tak? Mestilah kita pilih 27 ringgit. 27 kali 5 apa? 27 kali 5 apa? 3 kali 5 apa? 150. Tak 5 boleh. 135. 135. Siapa tak ada 135? Kalau 5 ringgit dengan 135 kan. Itu kalau di segi kita material kan manusia ni perbandingan material kan selalu kan. Tapi itulah dia kan, mestilah kalau nampak depan mata kita nak dia RM135 daripada RM5, betul tak? Itulah yang bagi tahu. Tapi dalam yang ni tak nampak tuan-tuan, pahala ni darjat ni tak nampak. Bahkan dalam hadis yang lain yang dikatakan darajah ni, apa maksud dia darajah? Darajah ni sebenarnya, darajah ni dalam hadis lain disebutkan tentang hadis apa? Saya pun lupa lah. Pernah dia sebut mungkin. Antara satu darjat dengan satu darjat tu apa malbasa mana nak katakan? 500 Ha? 500 tahun perjalanan. 500 tahun kan. Ada hadis yang kata itu, dan ada hadis mengatakan baina darajatan ila darajatin, iaitu baina sama'i wal ardh, antara darjat ke darjat, itu yang disebut kan, satu darjat ke darjat itu antara langit dan bumi. Total langit dan bumi ini satu darjat, lipat kali 2 darjat, lipat kali itu nak kabarkan tentang bahasanya darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan darjat pada kita, bukan darjat pangkat pada kita, tetapi darjat ataupun kelebihan pada Allah itu tak sama dengan kita. Bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi itu satu darjat. Kalau 2 darjat 2 kali lipat, 3 darjat 27 kali lipat, contohnya itulah. Itu kelebihannya, nak sebutkan bahawa ini besarnya kelebihan orang yang melakukan solat berjamaah. Yang ketiga, antara tugas malaikat ialah mendoakan kebaikan buat orang-orang beriman, dan doa mereka pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang malaikat ini adalah antara makhluk yang diberikan oleh Allah kelebihan lebih itu atas izin Allah. Contoh harga malaikat ni, antara bahasa malaikat Jibril ni tuan-tuan, ketika mana Nabi tanya, wahai Jibril, ketika mana dia menyerupai, kan, satu jumpa Nabi kan. Tapi Nabi pernah, di dalam riwayat mengatakan Nabi pernah tengok susuk malaikat Jibril ni 2 kali. 2 kali. Ketika mana dia mula-mula dapat wahyu di Gua Hira, dan satu lagi benar. Ada hadis tu, tak ingat lah. Yang sepastinya masa Hira dan Gua Hira tu kan, yang Nabi takut sangat tu ketika mana berjumpa dengan malaikat Jibril. Selimutkan dia. Yang dia balik tu kan. Sebab apa? Sebab Jibril menyerupai lah, menzahirkan rupa dia yang tersendiri. Dan satu lagi masa, tengoklah. Dan apabila ditanya, wahai Rasulullah, wahai Jibril, kau ni kan rasa-rasa besar mana kau ni? Dia kata apa? Dikatakan dalam riwayat, Jibril ni ada 600 kopak. Kopak je tu. Mana kalau kita bayang burung kau tak lama. Kau buat apa benda-benda yang berkepak pun tak lama kan. Tak payah bayang lah kata apa ni kepala kan. Dia ada 600 kopak. Kalau diistilahkan manusia ni kiri kanan dengan manusia lah. Apa kan dia ada kiri, katalah kiri 300. Kalau macam ni lah kan, kiri 300,
Karena dia kata contoh kan, tapi kita pun tak boleh nak bayang. Ni disebutkan dalam hadis. Dia kata malaikat Jibril ni disebutkan iaitu 600 kopak. Dan satu kopak dia tu, nak kopak ke besar tak besar, boleh menutupi bumi ni. Satu kopak dia tu boleh menutupi bumi. Satu kopak. Berapa mana 599 lagi? Agak-agak masa benar kan. Allah Ta'ala alam, tak tahu kan. Subhanallah kan. Dan katakan itu Jibril saja. Kalau kita ni fikir-fikirkan, ini berdasarkan pada hadis yang saya sebutkan tadi ya. Tu. Bahkan satu ketika mana sikit lagi, ketika mana Jibril pernah, dalam satu hadis menyatakan Jibril pernah, nantilah satu ketika nanti benda ni disebutkan dalam hadis tapi berlaku akan datang. Apa dia? Nak katakan besar ni neraka ni, sehingga mana satu ketika disebutkan dalam hadis Jibril kata, Jibril ni disebutkan iaitu satu ketika dia nak tengok besarnya. Masa tu manusia dah masuk dalam syurga, masuk neraka. Kan? Ada riwayat hadis. Dia nak minta kepada Allah untuk tengok besar mana neraka tu. Dengan dia tu besar dia tu terbang daripada ufuk timur ke ufuk barat, besar neraka tu 500 tahun tak sampai lagi. Katanya riwayat kata ada 1000 tahun daripada ufuk ni tak sampai lagi ujung ufuk barat. Kata daripada barat kan, ufuk barat ke timur lah. Ufuk timur nak pergi ke timur tu tak sampai lagi. Itu terbang dia terbang kata perjalanan ni kan. Nak kata besar dia, subhanallah kan. Kita pun tak tahu di kita ni. Dunia ni pun kita rasa besar kan. Apatah lagi alam yang luas yang di sebelah sana kan. Dia katakan alam ni, alam akhirat dengan keadaan dia. Sebelum alam akhirat, alam barzakh dengan keadaan dia. Alam dunia kita ni lah. Alam sebelum dunia alam rahim kan. Alam sebelum tu pula alam roh kan. Alam-alam ni ketika ingat alam-alam ni yang ada ni yang kita katakan alam manusia, alam haiwan, alam jin, alam penghulu ni kan, rahmatan lil alamin. Tak lain daripada rahmat daripada dengan kehadiran adanya Nabi SAW membawa rahmat alam-alam dia semua. Allah Ta'ala alam sekadar itulah tadi. Jadi kita akan sambung hadis yang lain iaitu rahmat Allah bergantung kepada niat para hamba-Nya insya-Allah. Muka surat 97. Allah Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الناجين والفائزين في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita lupa untuk kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Insya-Allah sinar kemenangan hampir. Walaupun kita di dalam media bahasa lah, dalam media sosial ni seolah-olah macam dah kalah kan. Insya-Allah kita doakan yang terbaik kan, hampir menang dah tuan-tuan. Karena apa, dengan ceritanya Israel pun hampir nak mengadakan gencatan senjata. Sekarang ni bumi dia tu dah tak aman dah. Macam mana nak belajar, macam mana nak buat kerja, macam mana kan. Sebab apa? Setiap masa walaupun Hamas melancarkan roket sekali-sekala, tetapi dia merasa tidak aman untuk berada di negara dia kan. InsyaAllah hampir dah kemenangan tu. Dan InsyaAllah kan, kemenangan total pasti akan datang InsyaAllah. Itulah yang kita kena doakan. Sama-sama kita doakan, sama-sama kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.